Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ini untuk kita lanjutkan bahasa Al-Quran Karim. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dalam perbincangan At-Taqdim wa Ta'khir, iaitu At-Taqdim, kalimah yang dikedepankan. Jadi petang ini kita akan masuk pada muka surat yang ke-10, tuan-puan. Kalau tuan-puan ada nota, tuan-puan boleh buka pada halaman yang ke-10. Dalam nota berkenaan, saya hanya muatkan ayat-ayat Al-Quran untuk tuan-puan amati dan tuan-puan boleh tulis di bahagian ruangan kosong catatan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-173 surah Al-Baqarah, firman Allah, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas kamu al-maitah, bangkai, wad-dama, darah, wa lahmal khinzir, daging khinzir, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih bukan kerana Allah. Faman turra, tetapi orang yang dalam keadaan darurat, ghaira baghin, bukan kerana berkehendak sangat, bukan kerana nak, wala adin, dan tidak pula melampaui batas. Fala ithma alaih, Allah kata tidaklah ada dosa untuk dia. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Mengasihani. Jadi yang kita bincangkan pada tajuk ini, kenapakah Al-Quran mendahulukan kalimah Ghafur, Maha Pengampun, kemudian barulah menggunakan kalimah Rahim. Kenapa tidak Innallaha Rahimun Ghafur, tetapi sebaliknya Ghafur dahulu, Rahim. Jadi di sini ada ilmuwan, mereka berkata bahawa al-maghfirah ni, keampunan ini adalah satu bentuk kedamaian, ya. Kemudian dapat rahmat, dapat kasih. Ini adalah ghanimah. Jadi disebut al-maghfiratu salamatun warahmatu ghanimatun, ya, keselamatan, kesejahteraan. Warahmatu, rahmat Allah Ta'ala itu adalah ghanimah, harta rampasan perang, lebihannya. Jadi artinya yang paling penting adalah kita nak dapatkan keampunan Allah Ta'ala, Ghafur, Maghfirah. Kemudian barulah Allah berikan rahmatnya. Maka sudah tentu kedamaian ataupun kesejahteraan lebih diperlukan daripada ghanimah, daripada jadi beliau mengatakan Ghafur di hadapan kerana itu lebih penting daripada Rahim. Okay, jadi kita nak jawab macam mana? Yang pertama kita sebut Ghafur, Rahim, ini sengaja Allah sekalikan dalam satu frasa, ya, iaitu Allah Maha Pengampun, dalam masa sama Allah juga Maha Pengasih. Tuan-puan perhatikan, kita selaku makhluk tidak memandai, kita hanya mendapatkan keampunan semata-mata. Mahu atau tidak, kita perlukan dapat juga kasih sayang, ya. Jadi contoh, kalau ada orang dia melakukan kesilapan ataupun dosa, kesalahan yang sangat besar, kemudian dia minta belas kasihan daripada orang yang dibuat salah. Jadi boleh sahaja orang yang dia berdosa padanya untuk maafkan dia, untuk ampunkan dia, tetapi untuk dia curahkan kasih sayang itu
Itu dah jadi berat dia untuk seseorang itu makhluk melakukan dosa. Allah ini Ghafur, bukan semata-mata Ghafur, tapi Allah juga Rahim, Maha Pengasih, Maha mengasihani. Dalam hari ini, dalam bab suasana yang mana bukannya manusia tersebut nak sangat untuk makan al-maitah, famani turra, melainkan dalam keadaan darurat, ya, ghairu baghin, bukannya nak, wala adim, bukannya dia buat benda tu dalam keadaan melampaui batas. Jadi Allah kata Allah ni Ghafur, Maha Pengampun, Rahim. Dalam masa sama Allah ini Rahim, Maha Pengasih. Jadi yang pertama kita sebut dahulu dua kalimah ini digabungkan. Barulah kemudian baru kita bincangkan kenapa Ghafur dibentangkan dahulu, kemudian barulah Rahim dibentangkan dahulu. Kerana yang lebih penting adalah kita nak dapatkan keampunan Allah, barulah boleh dicurahkan kasih sayang ni. Ya? Ada yang mengatakan ini saling berkaitan. Kasih sayang Allah Ta'ala kita perlukan terlebih dahulu. Daripada kasih sayang itulah Allah Maha Pengampun. Tetapi dalam surah ini, dalam ayat ini disebutkan Ghafur terlebih dahulu kerana apa yang lebih penting adalah kemaafan ataupun keampunan, barulah Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pada ayat Al-Baqarah ayat ke-173. Tapi walau bagaimanapun ia masih lagi bersekali. Dua kalimah ini masih lagi bersekali. Dalam surah An-Nisa ayat yang 100. Wa may yuhajir fi sabilillah. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, nescaya dia akan dapati di bumi Allah Ta'ala ini muraghaman. Muraghaman kathiran, tempat yang sangat banyak, wasa'ah, dan kelapangan. Wa man yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar daripada rumahnya, muhajiran ilallah, dalam keadaan berhijrah demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya, thumma yudrikuhul maut, kemudian ia didatangi kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka ganjaran untuknya adalah Allah yang tetapkan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jadi kalimah Ghafuran disekalikan dengan Rahiman kerana itulah Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk. Allah mempunyai sifatnya Ghafur, Maha Pengampun, dalam masa sama Maha Pengasih. Kalimah Ghafur bermakna rahmat Allah Ta'ala ini, rahmat kalau disebut Rahim dekat sini, adalah disebutkan di belakang berbanding keampunan Allah Ta'ala. Kerana itulah yang lebih diperlukan oleh seseorang makhluk yang telah pun mati, ya. Disebut summa yudrikuhul maut, barulah mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita teruskan lagi. Namun dalam ayat yang lain disebutkan Rahim dahulu, barulah Al-Ghafur. Contohnya dalam surah Sabah ayat yang kedua, ya'lamu ma yaliju fil ard, Allah Ta'ala mengetahui apa yang masuk dalam bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang keluar daripada bumi, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun daripada langit, wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik ke langit, wa huwar rahimul ghafur. Jadi dekat sini berbeza dengan surah An-Nisa dan surah Al-Baqarah, yang mana dalam surah Sabah ayat yang kedua dikedepankan dahulu Ar-Rahim, barulah disebutkan Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pengampun. Artinya apa tuan-tuan? Artinya surah An-Nisa dan surah Al-Baqarah itu menyebut tentang tindakan manusia. Ya? Kita perhatikan ayat yang ke-173 ini bercerita tentang tindakan manusia yang dalam keadaan terdesak untuk mendapat makanan. Surah An-Nisa ini mana Allah Ta'ala, tetapi ini surah Sabah ayat yang kedua ini bercerita tentang keilmuan, ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka di depankan dahulu Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih, kemudian barulah Al-Ghafur. Jadi tuan-puan, kalau secara mudahnya, bahasa mudahnya, kita boleh buat kita boleh bincangkan ada dua hala. Satu
hala daripada bawah ke atas, iaitu daripada hamba kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bentangkan Allah itu Ghafur Rahim. Tetapi kalau daripada hala atas ke bawah, iaitu Allah kepada makhluknya, maka dibentangkan dalam ayat berkenaan Rahim barulah Ghafur, ya. Itu pada surah Sabah. Maka apa yang diharapkan oleh seseorang makhluk itu kepada Allah, yang pertama kena harapkan maghfirah, keampunan, kemudian kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang Allah berikan, Allah daripada kasih sayang Allah itu, Allah itulah, maka Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripada bumi, apa yang turun daripada langit, apa yang naik ke langit. Allah itu Rahim. Daripada itulah Allah juga Al-Ghafur, Maha Pengampun. Okay, mudah-mudahan membantu tuan-puan memahami kenapakah di sini disebut Ar-Rahim Al-Ghafur. Cuma tuan-puan, kalau tuan-puan perhatikan dalam surah Al-Baqarah innallaha diguna pakai, tetapi dalam surah An-Nisa digunakan wa kana Allah. Kemudian dalam surah Sabah digunakan wa huwa. Itu bakal dibincangkan pada tajuk berikutnya, iaitu pada tajuk At-Taukid, ya. Tajuk At-Taukid, penegasan kenapakah pada ayat yang sekian disebut innallah, tetapi dalam ayat yang lain wa kana Allah, dalam ayat lain wa huwa. Di situ ada perbezaan antara wa huwa, wa kana dan wa inna, ya. Inna kana huwa. Okey. Jadi tuan-puan nantikan, mudah-mudahan Allah permudahkan untuk saya sampai pada perbincangan berkenaan itu, ya. Kemudian kita perhatikan dalam surah At-Taubah, kadang-kadang Al-Quran menyusun perangai ataupun sesuai dengan kedudukan kalimah itu sendiri, ya. Kita tengok, ya, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-35, yauma yuhma 'alaiha, hari yang mana dibakar atasnya, fi nari jahannam, di neraka Jahannam, fatuqwa biha, kemudian iron, digosok. Kat sini dalam terjemahan saya diselar. Fatuqwa, iron, baju tu dipanggil mikwah. Mikwah itu iron. Jadi Allah kata fatuqwa biha, maka dipanaskan, di iron dengan api, dengan apa yang dipanaskan dalam api neraka tu, iaitu emas ataupun perak. Jibahuhum, yang pertama Allah sebut, mereka digosok ataupun diselah pada bahagian dahi mereka dahulu, jibahuhum. Kemudian junubuhum, bahagian rusuk mereka, bahagian tepi ni. Kemudian zuhuruhum, bahagian belakang. Jadi kenapa dalam Al-Quran disebut jibahuhum, kemudian sebut junubuhum, bahagian sisi mereka, kemudian baru sebutkan zuhuruhum. Jadi di sini kerana dalam setengah huraian disebut, sebagai contoh Az-Zamakhsyari rahimahullah, beliau berpandangan bahawa inilah mereka orang yang kuntum taknizun ni. Okay. Bila mereka melihat orang yang kafir, orang yang fakir, orang yang miskin, mereka kerutkan dahi dahulu. Jadi apa yang berkait dengan dahi, kerutkan kening mereka, ya, abasu. Kemudian mereka berpeluk tubuh, mereka tak buat apa-apa. Kemudian mereka pun tak nak libatkan diri mereka ni. Jadi mereka kalau didatangi oleh orang fakir, mereka berpaling daripada mereka, ya. Jadi disebut zuhuruhum, belakang. Jadi sesuai dengan tindakan manusia itu, ia bermula daripada jibah, daripada dahi mereka, kemudian bermula daripada sisi mereka, mereka berpeluk tubuh, mereka tidak mahu duduk di samping anak-anak yang fakir, orang-orang yang miskin, dan mereka berpaling pula daripada mereka. Maka dimulakan dahulu dengan bahagian dahi, bahagian sisi, kemudian bahagian belakang. Hadza ma kanastum li anfusikum, inilah apa yang kamu simpan untuk diri, jadi bahan untuk panaskan diri kamu. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kamu dahulu simpankan, ya. Jadi itu dalam surah At-Taubah disebutkan kalimah sesuai dengan
kedudukan kalimah itu sendiri. Okey. Saya teruskan. Kalau tuan-puan tak jelas, tuan-puan boleh teruskan bertanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-125, firman Allah, wa idh ja'alnal baita, ini cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci Baitullahil Haram itu mathabatan, tempat tumpuan linnas, untuk manusia, wa amna, tempat yang aman. Jadi kita tengok ya, Al-Quran sebut mathabah. Pertama tempat tumpuan, kemudian wa amnan, tempat yang aman. Wattaqi, maka ambillah daripada makam Ibrahim itu sebagai musalla. Okey, jadi ini salah satu ayat yang termasuk dalam muwafaqat Umar ya. Muwafaqat Umar, pandangan Umar radhiyallahu anhu, akhirnya Al-Quran memenangkan pandangan beliau. Dalam Al-Quran dimuatkan dan dirakamkan sehinggalah akhir zaman ya. Sehingga ke akhirnya. Ini menunjukkan betapa hebatnya kedudukan Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, ada beberapa isyaratlah bagaimana muwafaqat Umar, ayat yang memenangkan pandangan Umar ini membuktikan bahawa Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak teruskan. Apa yang saya nak sebutkan dekat sini ya. Firman Allah selanjutnya, Allah sebut wa ahidna, dan kami berjanji ataupun perintahkan ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, antahira baitiya, untuk bersihkanlah baitiya, rumahku, di taifin, yang pertama untuk orang yang tawaf, wal akifin, yang kedua untuk orang yang beriktikaf, yang ketiga warruka'i, untuk orang yang rukuk dan sujud. Jadi soalan dekat sini, kenapa disebutkan tawaf dulu, kemudian baru sebut al-akifin, orang yang beriktikaf, kemudian baru sebut warruka'is sujud, orang yang rukuk dan sujud. Jadi di sini ada pandangan yang mengatakan bahawa kadang-kadang Al-Quran susun daripada yang paling banyak daripada yang paling sedikit kepada yang paling banyak, daripada yang paling sedikit kepada yang paling banyak. Maka dekat sini daripada yang al-akifin, orang yang beriktikaf. Kerana apa? Kerana tawaf ini tidak berlaku melainkan di sekeliling Kaabah sahaja. Tetapi kalau iktikaf boleh berlaku di kawasan yang lebih jauh sedikit daripada ruang ataupun dataran Kaabah kan. Jadi tuan-puan akan dapati daripada depan pintu masjid pun orang dah boleh beriktikaf. Ya? Masuk sahaja pintu Masjidil Haram dah boleh beriktikaf. Jadi bilangan yang beriktikaf itu lebih ramai daripada at-taifin. Jadi Al-Quran memulakan dengan bilangan yang lebih sedikit, kemudian bilangan yang lebih banyak. Kemudian warruka'is sujud. Dan orang yang rukuk dan sujud. Jadi bilangan yang rukuk dan sujud ini adalah orang yang lebih ramai. Dia tak semestinya rukuk dan sujud di dalam masjid. Walaupun pada konteks ayat ini menunjukkan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu untuk masjid Allah. Tetapi bila dilihat kepada pemerhatian dari sudut kita nak menilai bilangannya, kita tengok pada susunannya, maka ar-ruka'is sujud itu lebih ramai berbanding al-akifin. Kerana apa? Ar-ruka' ini orang yang rokok, mereka boleh laksanakan rokok itu tidak semestinya dalam masjid semata-mata. Mereka boleh lakukan di luar masjid. Okey, kemudian dalam ayat yang sama tidak ditambah wa. Kenapa tidaklah disebut war-ruka'i was sujud, tetapi disebut war-ruka'is sujud. Tidak ada waw di antara rukah dan sujud. Ini menunjukkan orang yang rokok, mereka adalah orang yang sama bersujud. Rokok tidak akan menjadi sah melainkan kena ada sujud. Jadi dua ini adalah tindakan yang perlu dilakukan bersama. Cuma soalan dia, kenapa sujud kat belakang bukannya was-sujudir rukah? Kerana dalam satu rakaat
ada satu rokok tapi ada dua sujud. Itu satu pandangan tuan-tuan. Rukuk itu lebih sedikit berbanding sujud. Sebab apa? Dalam satu rakaat, rukuknya itu rokok satu kali, sujud dua kali. Jadi dalam 4 rakaat, rokok 4 kali tapi sujud 8 kali. Okey. Itu warukai as-sujud. Jadi kita dah jawab kenapa tidak ada warukai was-sujud dan kenapa bukan was-sujudir ruk'a. Okey, jadi mudah-mudahan membantu tuan-tuan. Saya teruskan daripada sedikit kepada yang lebih banyak ya. Surah Al-Hajj, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah. Wasjudu, dan sujudlah. Wa'budu, dan sembahlah rabbakum, Tuhanmu. Waf'alun, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi anda perhatikan, ia dimulakan dengan bilangan yang sedikit, kemudian bilangan yang lebih banyak. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, sebut rukuk dulu. Jadi perbuatan rukuk itu adalah lebih sedikit berbanding wasjudu, sujudlah. Ya? Jadi ini disebutkan kalimah yang lebih sedikit, kemudian kalimah yang lebih banyak, wasjudu. Kemudian wa'budu rabbakum, sembah Tuhanmu. Jadi untuk kita beribadat kepada Allah dengan banyak cara, tak semestinya melalui solat semata-mata. Bahkan dalam keadaan tawaf pun dianggap sebagai wa'budu rabbakum, sembah Allah Ta'ala. Bahkan iktikaf pun duduk saja, ya, dianggap sebagai wa'budu rabbakum. Baca doa pun wa'budu rabbakum, dianggap sebagai ibadah. Maka dimulakan kalimah yang lebih sedikit, kemudian lafaz yang lebih banyak. Waf'alul khair, buat kebaikan. Buat kebaikan ni lebih banyak. Cuma bila diselitkan adalah kerana Allah, maka dianggap sebagai ibadah. Ya. Jadi dekat sini kalau wa'budu rabbakum ini lebih kepada urusan yang bermaksud urusan ta'abudi ataupun urusan ibadah. Waf'alul khair ni tindakan-tindakan yang lain, yang baik. Ya. Semuanya kalau dilakukan untuk Allah itu juga dianggap sebagai ibadah. Cuma ini kita sebut nama sebagai tema dia adalah if'alul khair, perkara yang baik yang dilakukan. La'allakum tuflihun. Jadi Al-Quran kadang-kadang menggunakan lafaz, dia memulakan dengan lafaz yang lebih sedikit kemudian banyak. Okey, kadang-kadang boleh juga berlaku sebaliknya, daripada banyak kepada sedikit. Ya. Yang tadi daripada sedikit kepada banyak. Ini daripada banyak kepada sedikit. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki. Taatlah kepada Tuhanmu. Jadi taat ni warka'i, kemudian rukuk. Jadi ia mulakan dengan kalimah yang lebih umum, kemudian barulah kalimah yang khusus. Jadi itu seni bahasa Al-Quran, daripada sedikit kepada banyak ataupun daripada banyak kepada sedikit. Semua tu dinyatakan, cuma nanti sudah tentu ada sebablah kenapa dalam surah Al-Hajj dimulakan dengan yang lebih khusus, tetapi dalam surah Ali Imran dimulakan dengan yang lebih umum berbanding khusus. Jadi kalau tadi kita sebutkan pada kesenian bahasa, jadi kalau kita kaitkan dengan munasabah, dengan kaitan ayat dengan surah, kenapa dalam surah Al-Hajj disebut irka'u dulu, benda yang khusus, benda yang sedikit. Tetapi dalam surah Ali Imran digunakan benda yang umum ataupun benda yang lebih banyak. Kerana surah Ali Imran antara aspek yang diberi penekanan adalah aspek bersifat umum, ya, yang lebih umum perlu dibetulkan. Maka barulah betulnya ibadat-ibadat yang lain. Tetapi dalam surah Al-Hajj, sesuai dengan surah itu sendiri, surah Al-Hajj, surah yang bercerita tentang haji. Jadi disebutkan kalimah yang khusus, barulah disebutkan kalimah yang umum. Itu pada aspek munasabah. Ya. Okay. Munasabah ni apa? Munasabah ini adalah coherence ataupun keterkaitan.
antara ayat dengan surah. Jadi kenapa dalam ayat berkenaan digunakan lafaz ataupun susunan yang begini, tetapi dalam surah yang lain digunakan susunan yang begini. Itu dibincangkan pada tajuknya kita sebut sebagai munasabah, ya, coherence. Okey, saya teruskan. Okey, firman Allah dalam surah At-Taghabun. Okey, ini yang lebih banyak kemudian barulah sedikit. Tadi kan banyak kemudian sedikit. Dalam surah At-Taghabun firman Allah, huwallazi khalaqakum. Dialah yang menciptakan kamu. Jadi kamu di kat sini ini lebih banyak. Faminkum kafirun. Kemudian kurang sedikit pada kum, semua kamu. Kum ni kamu semua. Faminkum, dan daripada sebahagian daripada kamu kafir, ada yang kafir. Wa minkum mu'min, dan sebahagian daripada kamu mukmin. Jadi tuan-puan, bilangan yang paling ramai adalah kafir dan kemudian berikutnya adalah kafir. Bilangan mereka lebih ramai daripada bilangan yang mukmin. Sebab itu tuan-puan, dalam perbincangan fiqh dia ada dibincangkan, ada satu perbincangan disebut fiqhul al-aghlabiyat. Fiqhu al-aghlabiyat. Fiqh majoriti. Adakah selamanya majoriti itu adalah bilangan yang perlu diraikan, ya? Al-aghlabiyat. Kerana dalam Al-Quran kebanyakannya Allah sebut qalilun min ibadiyasy syakur. Bilangan hamba Allah yang syukur tu sikit. Bilangan pengikut Nabi Nuh pun sedikit. Bilangan orang yang beriman pun sedikit, ya. Jadi adakah keadaan tertentu yang kita boleh meraihkan al-aqalliyat, bilangan yang sedikit, ya? Itu dalam perbincangan fiqh, saya serahkan kepada perbincangannya. Tetapi yang ini disebutkan, kenapa disebut kafir dahulu? Kerana bilangan orang kafir ini lebih ramai daripada orang yang beriman. Ini sepanjang masa pun begitu, dan itulah kita dan alam, melainkan pada zaman Nabi Yunus AS, ya. Zaman Nabi Yunus semuanya beriman. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu dengan sebab apa yang kamu kerjakan maha melihat. Jadi dekat sini Allah sebut kafir dahulu, kemudian mukmin. Ini sesuai dengan firman Allah yang lain, yang menunjukkan orang nas, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman. Walau harasta bimu'minin, walaupun kamu beri perhatian bimu'minin, wa ma aktsarun nasi bimu'minin walau harasta. Kalau kita takdirkan begitu, ya. Tidaklah kebanyakan manusia itu beriman, sekalipun kalau kamu beri perhatian yang banyak ataupun kamu terlalu ingin, ya. Dalam surah Fatir ayat yang ke-32, firman Allah, "Tsumma awrathnal kitab." Kemudian kami wariskan kitab, "Alladzina istafaina min ibadina." Kepada orang-orang yang kami pilih dalam kalangan hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, zalim kepada diri sendiri. Wa minhum muqtasidun, dalam kalangan mereka ada yang bersikap sederhana. Wa minhum sabiqun bil khairat, dalam kalangan mereka ada yang bersegera bekerja-kerja untuk melakukan kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir. Itulah limpah kurnia Allah yang sangat besar. Jadi tuan-puan perhatikan dimulakan dengan zalimun li nafsi, untuk yang mana ini menunjukkan bahawa golongan yang zalim ini adalah paling ramai. Kemudian orang yang bersederhana, kemudian orang yang bersegera melakukan kebaikan. Jadi ini pun menunjukkan bahawa lafaz yang disebutkan terlebih dahulu itu adalah bilangan yang ramai berbanding lafaz yang disebutkan kemudian, bilangan mereka adalah lebih sedikit. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 13 hingga 14, ini juga seolah-olah menguraikan tajuk at-taqdim wa ta'khir, ya. Okey, firman Allah,
Sullatun minal awwalin. Allah sebut bilangan yang ramai dulu, sekumpulan besar daripada umat-umat yang terdahulu. Sullah. Kemudian wa qalilun minal akhirin, dan bilangan kecil daripada orang-orang yang datang kemudian. Jadi Al-Quran sebut dahulu bilangan yang ramai, kemudian bilangan yang sedikit. Jadi kita sebut ada paling kurang ada dua cara lah. Sama ada daripada sedikit kepada yang banyak ataupun banyak kepada yang sedikit. Okey, kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-38. Wasariqu wasariqatu, dan orang lelaki yang mencuri, wasariqatu, dan begitu juga perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka berdua, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan dengan apa yang mereka kerjakan, nakalam minallah. Ini adalah satu hukuman dan Allah itu Maha Perkasa, Hakim, Maha Bijaksana. Kalau anda perhatikan yang disebut terlebih dahulu, yang pertama yang saya boleh tanyakan kepada tuan-puan adalah kenapa Al-Quran tidak berpada menyebutkan wasariqu faqta'u yadai. Kenapa Al-Quran tak sebut saja wasariqu? Kenapa nak nyatakan sekali wasariqatu? Ya. Sebagaimana dalam kebanyakan ayat tadi kan, faminhum zalimun li nafsihi. Tidaklah ayat tersebut menyebutkan faminhum zalimun li nafsihi wa zalimatun li nafsiha. Dekat sini disebutkan dua gender, dua jantina, tidak disebutkan satu jantina. Ya. Kenapa tak sebut wasariqu faqta'u yadai? Tetapi sebaliknya disebut dua-dua, baik lelaki ataupun perempuan. Jadi supaya ini menafikan sangkaan sesetengah orang yang mengatakan bahawa lelaki yang mencuri sahaja dipotong tangannya. Okey, jadi itu kita sebut menafikan sangkaan yang ataupun kebarangkalian yang lain, ya. Yang kedua, kenapa susunannya disebut wasariqu kemudian wasariqatu? Sebut pencuri lelaki dulu baru sebut pencuri perempuan. Dalam masa yang sama dalam surah An-Nur, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka sebatlah setiap satu daripada mereka berdua ini dengan 100 kali sebatan. Dekat sini disebut az-zaniyatu, penzina perempuan dahulu baru sebut penzina lelaki. Jadi tadi sama kenapa disebutkan dua kelompok ni, lelaki dan perempuan, untuk menafikan kebarangkalian yang mengatakan satu jantina saja yang dihukum. Yang pertama. Yang kedua, kenapa susunannya disebut perempuan dahulu barulah lelaki, tetapi dalam bab mencuri disebut lelaki dulu baru perempuan. As-sariqu barulah was-sariqatu. Jadi ada yang berpandangan bahawa ini menunjukkan bilangan pencuri dalam kalangan lelaki lebih ramai daripada bilangan pencuri daripada kalangan perempuan. Ini disebutkan, dibentangkan juga oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Jadi kita sebutkan ini barangkali kerana pencuri dalam kalangan lelaki lebih ramai daripada pencuri dalam kalangan perempuan. Jadi menurut beliau juga, dalam tulisan beliau dalam kitab Al-Itqan, beliau juga menukilkan ataupun menyatakan bahawa zina yang berlaku dalam kalangan wanita itu lebih ramai daripada zina yang dilakukan oleh kaum lelaki. Wallahu a'lam. Jadi dari sudut perangkaan mungkin tuan-puan boleh rujuk pihak-pihak tertentulah, pihak yang lebih berautoriti dalam hal ini. Saya tidak ada ilmu berkenaan dengan ini, cuma isyaratnya begitu, ya. Isyaratnya kumpulan yang disebutkan terlebih dahulu bilangannya lebih ramai daripada kumpulan yang disebutkan kemudian. Jadi ini pencuri dalam kalangan lelaki yang disebutkan terlebih dahulu ini bilangannya lebih ramai daripada pencuri dalam kalangan perempuan. Begitu juga penzina dalam kalangan perempuan itu lebih ramai, wallahu a'lam, daripada penzina dalam kalangan lelaki. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu dipengaruhi dengan mereka berdua ini ra'fah, rasa perasaan belas kasihan, fi dinillah, dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, sekiranya kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wal yashhad 'adzabahuma. Antara soalan yang kita boleh lontarkan, kenapa Allah
sebutkan وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ minal mu'minin. Kenapa ataupun hukuman yang dikenakan kepada pezina ini daripada ta'ifatun minal mu'minin, daripada kelompok yang beriman. Kalau penyaksian hukuman itu adalah untuk bertujuan untuk memberi pengajaran kepada manusia yang menyaksikan hukuman tersebut, maka lebih berhak ayat ini mengatakan waliyashhad adzabahuma ta'ifatun minal fasiqin. Orang fasik lah tengok, supaya orang fasik itulah yang ambil pengajaran. Ni orang beriman dah selamat daripada perkara-perkara yang terkutuk. Kenapa mereka pula yang kena jadi saksi untuk berlakunya hukuman tersebut? Jadi ini menunjukkan bahawa Al-Quran memerintahkan hukuman ini adalah supaya pelaku salah mereka berhenti daripada melakukan kesalahan tersebut, bukan sekadar dihukum, bukan sekadar memberi pengajaran kepada orang fasik, ya, tetapi perbuatan mereka ini akhirnya didoakan oleh sekumpulan daripada orang yang beriman, supaya orang yang beriman yang menyaksikan ini, mereka mendoakan az-zaniyatu waz-zani ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah dilakukan hukumannya. Sebab itu yang menuntun hukuman ini adalah ta'ifatun minal mu'minin, orang yang beriman, bukannya orang yang fasik. Jadi tuan-puan, surah An-Nur antara surah yang penting. Jadi penting juga untuk diberi perhatian supaya bahkan ada hadis, kalau tak silap saya, hadis ataupun perkataan daripada Umar yang mencadangkan, ajarkanlah anak-anak perempuanmu ataupun di rumahmu surah An-Nur, ya. Jadi mungkin boleh ada satu siri ataupun sesi berbincang khusus tentang surah An-Nur. Jadi dekat sini tuan-puan, wallahu a'lam, disebut az-zaniyatu terlebih dahulu berbanding az-zani, menunjukkan bilangan yang ramai. Saya teruskan lagi. Okay, sekarang ini kita perhatikan lagi antara sebab yang lain kenapa berlakunya at-taqdim. Disebutkan kalimah tertentu terlebih dahulu, kemudian barulah disebutkan kalimah yang lain, ya. Antaranya kalimah dharra dengan naf'a. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Katakanlah, aku tidak memiliki untuk diriku ini naf'a. Yang pertama manfaat, wala dharra, tidak juga mudarat. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah berkehendak. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku mengetahui perkara yang ghaib, lastakthartu minal khair, dia yang mendatangkan faedah. Wa ma massani as-su, dan tidaklah akan menimpa aku perkara yang buruk. In ana illa nadhir, aku tidak lain dan tidak bukan hanyalah nadhir, yang memberi amaran. Wa bashir, kabar gembira, li qaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah maklumkan dekat sini disebutkan kalimah naf'a dulu, manfaat dulu, baru disebut kalimah dharra, mudarat. Jadi kenapa disebut manfaat dahulu barulah disebut mudarat, ya? Kerana dalam surah Al-A'raf, sebelum ayat ini dipaparkan, Allah membentangkan ayat yang ke-178, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang Allah beri petunjuk, fahuwal muhtadi, dialah yang mendapat petunjuk. Jadi oleh kerana surah berkenaan ayat sebelum-sebelumnya memaparkan dahulu bab hidayah, maka sesat ini disebutkan kemudian, sesuailah kalimah dharra disebutkan kemudian, ya. Jadi sesuai dengan susunannya. Maka kita sebut antara alasannya kenapakah
Okey, jadi kita sebut antara sebab kenapa naf'a terlebih dahulu disebutkan berbanding dharra, antara sebabnya untuk selarikan ataupun serasikan, ya, untuk serasikan dengan surah berkenaan. Maka oleh kerana surah berkenaan lebih membentangkan benda yang bermanfaat, bab hidayah sebelum kesesatan. Okey, jadi kita sebut antara sebabnya adalah untuk tanasuk ataupun tanasub, untuk selarikan dengan apa yang dibentangkan dalam surah berkenaan, ya. Okey, anda perhatikan dekat sini, sama selepasnya Allah sebut walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Aku akan banyakkan benda yang baik. Sebut yang baik dulu. Wa ma massani su. Barulah sebutkan benda yang buruk. Ya. Jadi sesuai dengan pembentangan ataupun perwatakan surah Al-A'raf yang pada bahagian ini, pada section ini disebutkan benda yang baik, kemudian benda yang mudarat, maka naf'an disebut terlebih dahulu. Okey, nampak ya? Kita sebut ini adalah tanasub. Tapi bukankah dalam surah Al-A'raf banyak juga dibentangkan sisi-sisi yang lemah, sisi-sisi yang buruk, ya? Jadi saya sebutkan section ini, bukan surah Al-A'raf secara umum, tetapi section ini, ya, bahagian ini. Okey. Saya teruskan. Manakala dalam surah Yunus, kalimah dharra dan naf'a diulang tayang, diulang bentang. Cuma yang disebutkan qul la amliku li nafsi dharran wala naf'a. Katakanlah tidaklah aku memiliki untuk diriku ini dharra, mudarat, wala naf'an, dan tidak juga manfaat. Okey, jadi dekat sini sebut dharra dulu, baru sebut naf'a. Kalau tadi surah Al-A'raf sebut naf'a dulu, baru sebut dharra. Sebut mudarat, barulah manfaat. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah. Apabila datang ajal mereka, mereka tidak mampu untuk menangguhkan walaupun satu saat, wala yastaqdimu, mereka tidak mampu juga untuk mengkedepankannya, mengawalkannya. Maka kenapakah dalam ayat surah Yunus ini disebutkan dharra terlebih dahulu barulah naf'a? Ini adalah tanasub sesuai dengan ayat yang dinyatakan dalam surah Yunus ini. Anda perhatikan, ini ayat ke-49. Sebelum ayat 49 dinyatakan, ayat yang ke-11 ini Allah sebut walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra. Dan kalaulah Allah menyegerakan bagi manusia itu asyarra, sebut asyar, keburukan dulu, isti'jalahum bil khair. Sebagaimana apa yang mereka minta disegerakan, dengan nikmat kesenangan, bil khair, kesenangan, kebaikan diletakkan di belakang. Laqudiya ilaihim ajaluhum, saya akan ditetapkan untuk mereka ini ajaluhum, tempoh mereka. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Oleh itu kami biarkan orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami fi tughyanihim ya'mahun, dalam keadaan meraba-raba dalam kesesatannya, ya? Dalam kesesatan mereka. Wa idza massal insana dur, disebut dur dahulu, ya? Apabila seseorang manusia itu ditimpa dengan kesusahan, ta'ana li jambi, maka dia berdoa kepada kami, au qa'idan. Tadi li jambihi dalam keadaan berbaring, au qa'idan, ataupun dalam keadaan duduk, au qa'iman, ataupun dalam keadaan berdiri. Falamma kashafna anhu durrahu, apabila kami angkat kesusahan dia, marra ka'allam yad'una ila durrin massah, dia berjalan seolah-olah dia tak pernah doa kepada kami, ya, ketika ketika
kesusahan menimpanya. Jadi kat sini Allah sebut tentang bahagian keburukan dan kesusahan terlebih dahulu berbanding al-khair, benda yang baik, sesuai dengan konteks section berkenaan, bahagian berkenaan, maka disebutkan dahulu dharra, barulah disebut naf'a. Okay, dalam firman Allah yang lain, selepas ayat tadi, ayat 49, ayat yang ke-50 kan, yang kita baca tadi, qul la amliku ni ayat ke-49, ini ayat ke-50 ya. Qul ara'aitum, katakanlah, ara'aitum, adakah kamu nampak, in atakum azabuhu bayatan, jika datang kepada kamu azab Tuhan itu pada waktu malam, bayatan, pada waktu kamu duduk, kamu berdiam pada waktu malam, au nahara, ataupun pada waktu siang, madza yasta'jilu minhul mujrimun, azab manakah yang orang-orang berdosa itu minta disegerakan. Maka ini disebutkan tentang azab juga. Yang mereka minta segerakan itu adalah azab juga, an-nar. Maka sesuai dengan itu, mereka minta disegerakan Allah, maka Allah datangkan kalimah dharra terlebih dahulu, barulah naf'a. Ya? Walaupun pada konteks, pada ayat ini, konteksnya bukan nak sebut mana datang dulu. Disebut qul la amliku li nafsi dharra wala naf'a. Aku memang tak beri mudarat, aku tak beri manfaat. Hanya itu sahaja yang disebutkan kan. Itu peranan ataupun dakwah seorang rasul. Tetapi Al-Quran tetap menyusun juga bicaranya dar, mana datang dahulu barulah naf'a, sesuai dengan pembentangan surah ataupun perwatakan surah berkenaan. Ya. Tuan-tuan, perlu dicermati juga pandangan Al-Imam, pandangan Sayyid Qutb rahimahullah, yang berpandangan bahawa setiap surah ni ada perwatakannya. Maka surah Yunus, walaupun paparan yang dibentangkan itu hampir sama dengan apa yang dibentangkan dalam surah Al-A'raf, berita-berita yang disampaikan, kisah-kisah yang disampaikan itu pernah diceritakan juga dalam surah Al-A'raf, tetapi perwatakannya tak sama dengan perwatakan dalam surah Al-A'raf. Okay, mudah-mudahan membantu tuan-tuan memahami kenapa ayat berkenaan disebut naf'an, barulah disebut dharra. Okay, kita perhatikan dalam surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-15 dan 16. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Dan kepada Allah bersujudnya segala apa yang ada di langit dan di bumi, tawa'an wa karha. Yang pertama dalam keadaan sukarela, tawa'a. Yang kedua wa karha, dalam keadaan terpaksa. Wa dhilaluhum bil huduwi wal asar. Dan demikian juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan pada waktu petang. Qul, katakanlah, man rabbus samawati wal ard, siapakah Tuhan langit dan bumi? Qulillah, katakanlah Allah Ta'ala. Qul afattakhadhtum min dunihi, katakanlah, patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain selain daripada Allah itu awliya, sebagai pelindung? La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Mereka tidak memiliki untuk diri mereka naf'an, manfaat, wala dharra, tidak juga mudarat. Jadi di sini disebut naf'an dahulu barulah dharra. Ya? Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakanlah, adakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Am hal tastawi dhulumat wan nur, adakah sama gelap dengan cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka, atau mereka jadikan untuk Allah ini ada sekutu, khalaqu ka khalqihi, yang telah menciptakan sesuatu sebagaimana ciptaan Allah. Fatashabahal khalqu alaihim, maka penciptaan untuk mereka ni tak jelas, jadi kesamaran. Ya? Qulillahu khaliqu kulli syai', katakanlah Allah itu pencipta setiap sesuatu, wa huwal wahidul qahar, dialah adalah yang maha esa, al-qahar, yang maha kuasa. Jadi kenapakah disebutkan kalimah naf'an terlebih dahulu, barulah disebut dharra, ya? Dalam surah Ar-Ra'd. Jadi kalau kita perhatikan, kerana sesuai dengan pada bahagian awal ini, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'a, buat benda sujud ni dalam keadaan sukarela terlebih dahulu. Ya?
karha, kemudian dalam keadaan paksa. Jadi di sini menunjukkan yang baik itu dibentangkan terlebih dahulu, barulah yang kurang baik. Sesuai dengan itu maka disebutkan naf'ah, barulah disebut darra. Ya. Okay, sesuai dengan penyampaian section ini, bahagian ini dalam surah Ar-Ra'd yang dinyatakan baik dulu barulah buruk, ya, mudarat. Kemudian selepas disebut darra, ini cerminan, pantulan balik. Bermula daripada sini, jadi pantulan, dipantul balik. Kalau tadi yang ada manfaat barulah darra, sepatutnya kita sebut kenapa tak nyatakan qul hal yastawil basir wal a'ma am hal yastawi nur wa dhulumat, tapi sebaliknya sebut al-a'ma dulu barulah al-basir, sebut dhulumat dulu barulah an-nur. Tidakkah ini menunjukkan satu bentuk yang tidak selari? Tadi sebut manfaat dulu barulah darra, mudarat, tapi dekat sini nampak terbalik pula, ya, disebut al-a'ma wal basir. Itulah Al-Quranul Karim penyampaiannya ada bentuk pantulan dia. Kadang-kadang dibentangkan benda yang positif barulah negatif, kemudian sampai satu batasan diletakkan ada seolah-olah dicermin, jadi dimulakan dengan negatif barulah dimulakan dengan positif sesuai dengan ayat ini. Ayat ini awalnya disebut qul man rabbus samawati wal ardi wal ard qulillah, qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Ia bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka disebut naf'ah dulu. Kemudian bahagian ini bercerita tentang Tuhan selain daripada Allah, sekutu yang mereka jadikan untuk Allah Ta'ala, ya. Jadi ini bercerita tentang benda yang memang tidak ada manfaat, ya. Lalu dibentangkan al-a'ma terlebih dahulu barulah al-basir. Okay, dalam ayat yang lain tuan-puan perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba, dalam surah Saba firman Allah, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku lah yang melapangkan rezeki kepada orang yang dia kehendaki dalam kalangan hamba-Nya, wa yaqdiru lah, dan dia maha berkuasa untuk melakukannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah Ta'ala akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah Ta'ala ini sebaik-baik pemberi rezeki. Wa yawma yahsyuruhum jami'a, dan pada hari Allah himpunkan mereka semua. Summa yaqulu lil malaikah, kemudian Allah berkata kepada malaikat, haula'i iyyakum kanu ya'budun. Adakah orang-orang ini kamu setuju untuk mereka sembah kamu sedahulu? Ini Allah tanya kepada malaikat, haula'i iyyakum kanu ya'budun, kamu setuju ke untuk mereka sembah kamu ni? Maka malaikat ni berkata, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Malaikat jawab, maha suci engkau daripada sebarang sekutu, anta waliyuna, engkau satu-satunya pelindung kami, min dunihim, ataupun bukannya mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka juga sembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka pula percaya pada jin, syaitan itu. Fal yauma, maka hari ini, la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra, tidaklah memiliki sebahagian daripada kamu untuk sebahagian yang lain manfaat, wala darra, tidak juga mudarat. Wa naqulu lil ladzina zalamu, dan kami berkata kepada orang-orang yang zalim, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum biha tukadzibun, rasakanlah azab siksaan neraka yang mana kamu dahulu dustakan. Jadi kenapa dekat sini disebut naf'an barulah sebut darra? Sebab pada awal ayat ini bercerita tentang Allah, inna rabbi yabsutur rizqa, cerita tentang Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki, yang banyak memberi manfaat kepada makhluk-makhluknya. Jadi manfaat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah disebut benda bahagian yang memberi mudarat, antaranya sembahan kepada jin, ya. Jadi dekat sini sesuai dengan susunan itu disebut naf'ah terlebih dahulu barulah sebut darra, ya. Jadi dekat sini ada dalam 4 ayat yang menyebut tentang naf'ah wala darra,
naf'an wa la darra, kecuali dalam surah Yunus disebut darra wa la naf'a, sesuai dengan keselarian ataupun keserasian penyampaian seksyen berkenaan ya. Tuan-puan kalau ada soalan boleh tanyakan ya. Okey, berikutnya kita berpindah kepada susunan Al-Quranul Karim, iaitu Al-Quran bila menyampaikan tentang af'alullah, iaitu perbuatan Allah, iaitu Allah mengampunkan sesiapa yang Allah kehendak, wa yu'adzibu man yasha', dan Allah menyeksa orang yang Allah kehendak. Jadi yang kita nak bincangkan susunan yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha', tetapi dalam ayat yang lain Allah sebut yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha'. Ada kalanya Allah sebutkan Allah ampunkan, kemudian Allah seksa. Tapi dalam ayat yang lain disebut Allah seksa dan Allah ampunkan. Kenapa susunannya begitu? Kenapa surah Al-Ma'idah disebut yaghfiru liman yasha', disebut ampunkan terlebih dahulu, barulah disebut seksa. Tetapi dalam surah Al-Ma'idah nanti disebut dalam surah Al-Ma'idah, tapi ayat yang ke-40 disebut yu'adzibu man yasha', Allah menyeksa orang yang Allah berkehendak, wa yaghfiru liman yasha', barulah disebutkan Allah mengampunkan orang yang Allah kehendak. Jadi kita nak perhatikan kenapa berlaku susunan begini ya. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-18. Wa qalatil yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami ini anak-anak Allah, wa ahibba'u, dan orang-orang yang disayangi Allah. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Jadi kita boleh tanya soalan untuk mereka, tapi kenapa Allah menyeksa kamu dengan dosa-dosa kamu ni? Bal antum basharun mimman khalaq. Bahkan kamu semua ni adalah manusia biasa di antara manusia-manusia lain diciptakan. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampunkan sesiapa yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha', dan Allah menyeksa sesiapa yang Allah kehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan bagi Allah itu kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya, wa ilaihil masir, dan kepadanya tempat kembali. Kenapa disebut keampunan Allah terlebih dahulu, barulah disebut azab Allah? Ini kerana keampunan Allah itu lebih luas daripada azab Allah ya. Allah itu lebih maha pengampun ya. Walaupun dalam masa sama Allah ini adalah muntaqim, maha pembalas. Namun yang lebih luas untuk Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat Allah, sebagaimana yang disebutkan melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Al-Qudsi, hadis Nabi SAW, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmat kasih sayangku itu mendahului kemurkaanku ya. Jadi kasih sayang Allah itu lebih luas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang lain, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika, apa yang dikatakan kepada kamu wahai Muhammad daripada celaan-celaan golongan yang ingkar, hanyalah seperti illa ma qad qila lirrusuli min qablika, sebagaimana apa yang pernah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum engkau. Inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim, sesungguhnya Tuhanmu itu ladzu maghfirah, mempunyai keampunan, wa dzu iqabin alim, dan mempunyai hukuman balasan yang pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini maha pengampun berbanding penyeksa ataupun penghukum. Jadi dimulakan ladzu maghfirah, barulah disebut wadzu iqabil alim. Okay, kita perhatikan dalam surah Ghafir ini sendiri pun ayat yang ketiga, ghafirid dzambi, Allah itu pengampun dosa, wa qabilut taubi, penerima taubat, syadidil iqab, tetapi dalam masa sama berat juga siksaannya, dzitaul, yang melimpah-limpah kurnianya, la ilaha illahu, tiada Tuhan selainnya, ilaihil masir, kepadanya tempat kembali. Jadi disebut ghafirid dzambi dulu, maha pengampun, baru sebut qabilit taub, penerima taubat, barulah sebut syadidil iqab. Jadi syadidil iqab tu diletakkan belakang ya? Jadi menunjukkan keampunan Allah itu lebih luas berbanding hukuman Allah.
Walaupun ini bicara yang dinyatakan oleh orang Yahudi atau Nasrani adalah perbuatan yang melampau, ya. Tetapi masih lagi disebut bal antum basyarum mimman khalaq, supaya mereka ada peluang untuk bertaubat, menaik balik daripada kata-kata mereka yang tidak betul. Allah sebut yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Dalam surah Al-Maidah, surah yang sama juga, pada ayat yang ke-40, firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah Taala itu baginya mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Yu'adzibu man yasha', dia menyeksa orang yang dia kehendaki, wa yaghfiru liman yasha', dan dia mengampunkan orang yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kenapa pada ayat ke-40 ini Allah sebutkan yu'adzibu terlebih dahulu, barulah disebut yaghfiru. Maka kita perlu kembali kepada section bahagian ini, ya, ayat yang ke-40. Jadi tuan-puan boleh buka mushaf ayat yang ke-40 surah Al-Maidah. Okey, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-40, alam ta'lam ni, ini adalah penutup maqra', ya. Okey, anda perhatikan ini adalah pada ayat yang datang selepas ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Kita tengok ayat yang ke-32 ni. Allah cerita tentang apa? Allah cerita tentang min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Disebabkan itu Allah dah tetapkan kepada Bani Israel, barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa ada sebab pembunuhan yang lain, atau fasadin fil ard, ataupun disebabkan kerosakan di muka bumi, faka'annama qatala an-nasa jami'an, seolah-olah dibunuh semua orang. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Pada siapa yang menghidupkan seseorang itu, yang menghidupkan semua orang. Jadi kat sini Allah cerita tentang hukuman terlebih dahulu. Kemudian kita tengok, ya, dalam ayat yang ke-33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan berusaha untuk melakukan kerosakan di muka bumi ini, ayyuqattalu, adalah mereka ini dibunuh. Ya? Jadi balasan mereka dibalas bunuh. Aw yusalabu, ataupun disalib, aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ataupun dipotong kaki tangannya bersilang, aw yunfau min al-ard, ataupun diusir. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Jadi di sini Allah cerita tentang hukuman. Kemudian Allah cerita tentang taubat, illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Kemudian ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kemudian Allah cerita balik tentang orang kafir, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adab yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalaulah mereka ada apa semua benda di bumi ini dan ditambah lagi sekali ganda, tadubi, untuk mereka menebus balik diri mereka daripada azab hari akhirat, ma tuqbila minhum, tidak sesekali mereka diterima, walahum azabun alim, dan untuk mereka ini siksaan yang pedih. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha, mereka nak keluar daripada neraka tapi mereka tidak boleh keluar. Walahum azabun muqim, mereka menerima azab yang muqim, yang kekal. Wasariqu wasariqatu, ini cerita tentang hukuman orang yang mencuri. Jadi dekat sini banyak cerita tentang hukuman, sehingga kan mereka tak boleh keluar daripada hukuman tersebut. Walaupun kalau nak keluar sekarang, bukannya esok hari, ya. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertaubat selepas melakukan kezaliman, wa aslaha, dan melakukan kebaikan, fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah itu mengampunkannya, innallaha ghafurur rahim. Kemudian barulah disebut yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha'. Perhatikan, sesuai dengan susunan ayat ini, section ini lebih menyebut tentang hukuman kepada mereka yang melakukan kesilapan ataupun dosa-dosa yang besar, maka disebutkan yu'adzibu terlebih dahulu, barulah disebutkan yaghfiru, ya. Jadi kita sebutkan ini adalah berkaitan dengan tanasub, kesesuaian ayat berkenaan pada section berkenaan, ya. Okey,
Setakat ni jelas ya tuan-puan. Saya teruskan dengan perbincangan ayat selanjutnya ya. Okay. Dalam surah Al-Ankabut juga disebut yu'adzibu terlebih dahulu berbanding yarhamu. Ya, kalau tadi yaghfiru dan yu'adzibu, kali ini yu'adzibu dan yarhamu. Yu'adzibu man yasha, Allah menyeksa sesiapa yang Allah kehendaki, wa yarhamu man yasha. Allah memberi rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya kamu dikembalikan. Jadi kenapakah dekat sini disebut yu'adzibu kemudian baru sebut yarhamu, ya? Dalam ayat yang tadi yu'adzibu yaghfiru. Dalam ayat yang lain yaghfiru kemudian barulah yu'adzibu. Jadi dekat sini kenapa disebut siksaan dahulu barulah disebut rahmat? Bukankah rahmat Allah lebih luas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita perhatikan, kita kena tengok pada segmen ayat berkenaan. Surah Al-Ankabut, tuan-tuan boleh buka surah Al-Ankabut ayat yang ke-21, section ni. Ya, anda boleh perhatikan bahagian ini. Okey, ini cerita tentang konteks Al-Quran menceritakan tentang amaran yang dibentangkan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Dan bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan raja yang ada pada zaman tersebut. Tengok ya, wa Ibrahim idh qala liqaumihi u'budullaha wattaqu. Dan ingatlah cerita tentang Nabi Ibrahim apabila Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah. Dzalikum khairul lakum, itu adalah lebih baik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu ini adalah orang-orang yang mengetahui. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan, apa yang kamu sembah itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah selain daripada Allah, itu adalah awthanan, hanyalah berhala. Wa takhluquna ifka, dan kamu mengadakan penyembahan yang dusta. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidaklah boleh memberi rezeki kepada kamu. Fabtaghu indallahi rizq, mintalah rezeki daripada Allah, wa'buduhu washkurulah, sembahlah Allah dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, kepadanya kamu dikembalikan. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum, kalau kamu mendustakan maka sebenarnya umat-umat sebelum kamu juga melakukan perkara yang sedemikian. Wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin, tugas seorang rasul tidak lain tidak bukan hanyalah al-balaghul mubin, menyampaikan dengan nyata. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahu al-khalq, tidakkah mereka melihat bagaimana Allah memulakan penciptaan, summa yu'idu, kemudian Allah boleh ulang balik penciptaan tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah tu untuk Allah Taala. Kemudian ayat yang ke-30, ayat yang ke-20, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi Allah Taala dan lihatlah bagaimana Allah memulakan penciptaan. Summallahu yunshi'un nash'atal akhirah, kemudian Allah menciptakan penciptaan yang kemudian. Ayat yang ke-20. Kemudian Allah memulakan ciptaan itu semula dalam bentuk kejadian yang baru. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu Maha berkuasa. Kemudian dekat sini ayat 21 dimulakan yu'adzibu. Kenapa dimulakan siksaan dahulu barulah disebut tentang rahmat? Tidakkah ayat ini sebelumnya bercerita tentang rahmat Allah, penciptaan makhluk, ya, tentang hari akhirat? Tetapi anda perhatikan ini adalah dialog Nabi Ibrahim kepada kaumnya, ya. Jadi anda perhatikan ayat yang ke-22, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Kamu tak mampu buat apa-apa pun, ataupun tak mampu melepaskan diri daripada kekuasaan Allah di bumi dan di langit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidaklah untuk kamu ini selain daripada Allah wali, pelindung, wala nasir, ataupun penolong. Jadi sesuai dengan ayat ini bercerita tentang dialog Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anda perhatikan ayat ke-23, walladzina kafaru biayatillah wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengkufurkan ayat Allah dan mengkufurkan hari akhirat,
ulaika yaisu min rahmati, mereka itu adalah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Wa ulaika lahum adzabun alim, untuk mereka ini azab yang pedih. Maka sesuai dengan apa yang dibentangkan dalam ayat berkenaan, ini bercerita tentang balasan. Ya, yang mana pada ayat ke-18 pun dah disebut wa itu kadzibu, tindakan mereka ini lebih kepada mendustakan. Faqad kadzdzaba umamun min qablikum, apa nak peliknya, sebelum kamu dah ada umat yang mendustakan. Kemudian ini cerita tentang sembahan mereka lagi. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Jadi sesuai dengan tindakan mereka itu, maka disebutkan azab terlebih dahulu, barulah disebut tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ankabut ayat yang ke-21. Ini kita sebut antara sebabnya adalah tanasub. Tadi yang pertama tadi pada hari ini kita bincangkan, yang pertama susunan dalam Al-Quran itu merujuk kepada yang paling sedikit kepada yang banyak, al-qillah ila al-kathrah. Yang kedua boleh jadi juga al-kathrah ila al-qillah, daripada banyak kepada yang sedikit. Yang ketiga adalah kerana keserasian ayat berkenaan pada kedudukannya. Maka disebut ini adalah kerana tanasub ataupun asyaq, ya, konteks. Okey, jadi mudah-mudahan jelas ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada soalan silakan, ataupun ada pandangan silakan. Ya, silakan. Okey, saya teruskan. Kalau tak ada soalan saya teruskan, ya. Ustaz, Silakan. ada apa? Saya rasa yang ayat yang mengata azaniyah tu kan lebih dulu tu. Memang kalau kita tengok bahawa bilangan wanita akan jadi banyak daripada lelaki. Pada akhir-akhirnya sampai ada yang mengatakan lebih, dia punya ratio tu lebih daripada 3 atau 4. Jadi naturally lah kalau dia punya bilangan tu dia banyak, maka yang membuatkan mungkar pun lebih banyak lah. Jadi saya rasa itu sebab dalam tu ada zaniah tu lebih didulukan. Jadi dia lebih banyak, maknanya kita memang Allah, memang ini datang daripada Allah lah. Jadi Allah tahu bahawa di ujung-ujungnya bilangan perempuan itu akan jadi banyak. Jadi mungkin kalau tidak ada berpasangan pun dia orang akan buat sama diri sendiri, maka di situlah saya rasa. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan Nyonya atas pandangan. Jadi wallahu a'lam, saya pun tak tahu tentang datanya bagaimana, wallahu a'lam, tapi Puan Nyonya merujuk kepada wanita yang bujang lah, maksudnya yang tidak berkahwin, ya, yang melakukan zina pada hujung, betul, pada akhir masa. Yelah, kalau kita Kebanyakannya tengok banyak bilangan wanita lebih kan ada hadis kata akhir-akhirnya bilangan wanita lebih banyak, bukan sekali ganda, dia lebih banyak ganda kot. Ustaz, lagi satu Ustaz. Masa Ustaz membincangkan mengenai ayat yang dulu mula-mula tu, yang cerita pasal yang bertawaf tu dengan itu, Ustaz kata sujud dan rokok tu tidak ada, rokok dan tidak sujud tidak ada waw tu. Kemudian tu bila Ali Imran pula dia ada bila yang. Ya Puan, boleh tekan unmute lagi sekali. Bila pula ayat yang selepas dia tu kita discuss surah Hajj pula tu, dia aminu wa ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Dekat situ pula rokok kemudian tu ada waw, kemudian tu sujud. Apa perbezaan antara ayat ni dengan ayat sebelum tu, di mana yang kat situ rokok tak ada waw, kemudian tu yang ini sebab masa Ustaz bincangkan yang pertama tu Ustaz kata kita tak ada pernah rokok, kita tak boleh sujud bila kita tak boleh rokok aja. That's the reason why tidak ada waw. Tapi kat sini pula yang dekat Al-Hajj ni ada pula waw kat situ. Jadi macam mana tu Ustaz? Okey, terima kasih, soalan yang sangat baik. Okey. Ini tajuk yang Puan Nyonya tanya ni adalah berkenaan dengan al-faslu wal waslu. Ya. Saya tuliskan kat sini, ya. Saya tulis kat kertas ni lah.
Tajuk dia adalah Al-Faslu wal Waslu. Al-Faslu wal Waslu. Nanti kita bincang jugalah, tapi saya bagi jawapan dah untuk Puan-Nyonya punya soalan ni. Okey, Al-Faslu wal Waslu. Apa itu Al-Faslu? Al-Faslu ni ceraikan. Al-Waslu sambung. Ceraikan ni bila ada waw. Ada waw tu Al-Faslu lah. Ya? Kenapa dekat situ At-Taifin wal Akifin ada waw. Itu Al-Faslu diceraikan antara At-Taifin dengan Al-Akifin. Kemudian Al-Akifin dengan Ruka' itu diceraikan juga. Cuma Ruka' dengan As-Sujud Al-Was dia sambung kan. Tetapi dalam perintah Allah kepada Maryam contohnya uqnuti wasjudi warka'i. Kenapa wasjudi dia tak teruskan wasjudirka'i? Itu soalannya. Saya faham begitulah soalannya. Kenapa tak disebut wasjudirka'i? Kenapa ada waw juga? Kenapa tidak alwas sambungkan sahaja? Jadi kat sini ada beza perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan. Ya. Jadi kat sini orang yang melakukan sujud, perbuatan sujud dia bukanlah perbuatan rokok. Ya, perbuatan rokok bukannya perbuatan sujud, maka didatangkan alfaz dan. Tetapi kalau orang yang rokok, ini disebut orang yang, tadi perbuatan, ini orang. Orang yang rokok sudah tentu dalam sesama dia adalah orang yang sujud. Ya, tapi orang yang tawaf dia tak semestinya orang yang sama sujud. Jadi at-taifin dia tak semestinya orang yang sama dengan ar-ruka'. Maka dekat situ alfaz, dia ada waw. Tapi kalau rokok, perbuatan rokok itu bukannya perbuatan sujud. Tapi orang yang rokok memang dia adalah orang yang akan sujud juga. Orang yang sujud. Nampak ya? Jelas ya? Jadi itu ada beza antara orang pelaku dengan perbuatan. Ar-ruka' itu adalah pelaku. Adapun irka'i ataupun irka'u itu adalah perbuatan. Menjawab ya Puan Nyonya ya? Terima kasih Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sesuai dengan apa yang Puan Nyonya bentangkan tadi tentang az-zaniyatu waz-zani. Antara huraian lain ada yang kaitkan kenapa az-zaniyatu disebutkan di hadapan, kerana dahulu faktor antara punca penzinaan itu satu huraian lah, wallahu a'lam, antara faktor penzinaan itu bermula daripada wanita. Ada yang katakan begitu. Jadi wallahu a'lam, oleh kerana peserta kita ni ramai pendengar dalam kalangan wanita ramai kalangan wanita, maka saya berlepas diri daripada menguraikan ayat berkenaan ya. Jadi tuan-puan boleh rujuklah mana-mana yang lebih berautoriti dalam huraian berkenaan. Wallahu a'lam. Apapun ilmu itu di sisi Allah. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Saya hanya huraikan apa yang saya baca dalam buku sahaja. Okey. Ada lagi soalan ataupun silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Ustaz terang yang surah Yusuf ayat 103 tu? Yusuf ayat 103. Bab apa ya? Tadi ada Ustaz bagi tadi. Yang lepas surah Ali Imran tu, lepas Al-Hajj, lepas tu Ali Imran, lepas tu surah Yusuf tu Ustaz bagi tahu tu. Sekarang lepas surah At-Tarabun. Surah Yusuf 103 Yusuf 103. Okey. Untuk saya terangkan ya. Jadi Allah sebut wa ma aktsarun nasi bimu'minin walau harasta. Kalau kita sebut susunannya dalam bahasa Arab biasa, wa ma aktsarun nasi bimu'minin, kebanyakan manusia tidaklah beriman walau harasta, walaupun kamu ingin mereka ni kebanyakannya beriman. Saya nak uraikan apa lagi ya. Jadi ini menunjukkan bahawa sepanjang zaman kebanyakan manusia adalah tidak beriman berbanding yang beriman. Ya. Dan itulah memang sunnatullahnya begitu. Susunan ataupun ketetapan Allah, bilangan yang beriman itu lebih sedikit daripada bilangan yang beriman itu lebih sedikit daripada bilangan yang tidak beriman. Itu adalah sunnatullah. Ya. Kecuali ada kaum yang memang Allah tetapkan, Allah beri kelebihan, kaum itu semuanya beriman. Itu kaum Nabi Yunus. Okey. Okey, jelas ya Kak Rozimah ya? Boleh. InsyaAllah. Kak Rozimah nak tambah lagi tentang ayat berkenaan? Tak ada. Tak ada ya? Alhamdulillah. Ada lagi soalan, ada tambahan, ada luahan, ada pandangan?
Ustaz, boleh tak ayat yang apa yang cerita pasal Taif apa yang bertawaf tu dulu, bila dia cerita pasal Masjidil Haram, mungkin aulanya bila kita beribadat di Masjidil Haram, bila masuk kita disuruh tawaf dulu daripada kita sujud baru kita semayang. Jadi itu sebab didulukan tawaf. Rukun haji, maksudnya macam rukun haji, rukun umrah macam tu dia lah. kan saya dipahamkan bila kita berbeza daripada masjid yang lain, kita datang, kita semayang tahiyatul masjid dulu. Tetapi kita bila kita masuk Masjidil Haram, kita disarankan straight away pergi tawaf dulu sebelum kita duduk, dan itu for that reason kot tawaf tu didulukan dulu. Itu saya punya fikiran lah, tak tahulah. Lepas tu al-akifi dengan rukak, iktikaf dengan rukuk. Lebih utama iktikaf. Ke? Yang itu memanglah, yang itu memang kalau kita cerita daripada qalil kepada kasrah itu, tapi daripada segi tawaf tu itulah bila Ustaz fikirkan macam tu, tapi pada mula-mula dulu saya duduk fikir juga agaknya kot yang ini dah sebab kita tawaf kena disarankan kita tawaf dulu, tapi now ni barulah saya tahu. Okey, apa yang Puan Nyonya nyatakan itu memang ada diuraikan oleh ilmuwan tafsir sebenarnya. Ada yang berpandangan kenapa At-Taifi diletakkan di hadapan itu merujuk kepada al-afdaliyah. Al-afdaliyah, mana lebih afdal dilaksanakan. Tetapi itu sebagai dalil yang menyokong sahaja, bukannya sebagai dalil awal. Dalil awal maksudnya dalil yang paling teras untuk menyatakan tawaf itu lebih baik daripada solat. Mahu atau tidak, kita perlu berpandukan apa yang dibentangkan oleh Nabi SAW, ya. Jadi sunnahlah yang menguraikannya. Ayat Al-Quran hanya sebagai paparan dalil untuk dalilnya ni, ayat ni, ya, lit-taifina wal akifina wal ruk'i sujud. Tetapi dalil yang terasnya adalah bersumberkan daripada sunnah. Maka tuan-puan boleh rujuk pada bahagiannya lah. Jadi apa yang Puan Nyonya nyatakan itu memang ada huraiannya begitu, ya. Terima kasih Puan Nyonya. Okay, ada lagi ke soalan tambahan? Okay. Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi tuan-puan pada minggu hadapan. Saya mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Jadi ini yang saya sebutkan dia bukannya bersifat permanen. Permanen maksudnya hanya ini sahaja kefahaman, bukan. Ia boleh bawa maksud yang lebih luas macam tadi kan, yang saya nyatakan daripada al-kathra ilal qillah ataupun al-qillah al-kathra, daripada sedikit kepada yang lebih banyak. Tetapi macam yang Puan Nyonya maklumkan tadi itu berdasarkan al-afdaliyah ataupun al-awlawiyah, mana lebih utama kan, pun boleh difahami dengan maksud begitu, ya. Jadi al-afdaliyah boleh, ataupun at-tartib susunannya mana dahulu, ataupun dari sudut al-kathra ilal qillah ataupun al-qillah ilal kathra, ataupun kesesuaian ayat berkenaan pada kedudukan tersebut. Jadi kita boleh faham dengan maksud yang lebih luas, ya. Tetapi kesimpulan perbincangan kita, saya tidak membataskan tuan-puan dengan apa yang saya bentangkan, maksudnya dengan 4 sebab yang saya bentangkan. Tapi kesimpulan yang paling penting, setiap susunan Al-Quranul Karim ia adalah bersebab, bukannya secara rambang diletakkan. Ya, itu kesimpulan yang paling penting. Sebab apa yang saya bentangkan ini sifatnya akan ada penemuan yang lebih baru. Saya bentangkan sesuai dengan zaman kita sekarang. Ini yang saya bentangkan sesuai dengan buku ni lah. Buku Fadil Saleh As-Samarra'i, ya. Seorang profesor daripada Iraq, daripada Baghdad. Dia kuliah sastra, dia orang sastra. Jadi orang bahasa. Bila orang bahasa sendiri yang huraikan, dia huraikan pada perspektif bahasa, ya. Tetapi kita tak menafikan ada huraian yang lain selain pada huraian ini, ya. Jadi salah satu sahaja sudut tentang keindahan bahasa Al-Quran, tapi sebenarnya ia lebih indah daripada apa yang saya luahkan, ya. Okay, wallahu a'lam tuan-puan. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.